Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada pagi ini kita dapat bersama-sama lagi dalam sesi tafsir ringkas daripada setiap muka surah Al-Quran. Alhamdulillah, one day one page, insya-Allah kita akan teruskan pada pagi ini. Pagi ini hari ini 26 hari bulan Oktober tahun 2020, dan kita bersama-sama insya-Allah pada pagi ini pada muka surat 472, insya-Allah 472 kita bersama-sama lagi pada surah Ghafir ayat yang ke-41 sehingga ayat 49. Moga-moga dengan suasana pagi, dengan keadaan kita yang masih segar pada pagi-pagi ini, insya-Allah kita akan bersama-sama memetik sedikit untuk menjadi permulaan kehidupan kita pada pagi ini. Semoga dia akan menjadi bekal kepada kita pada hari ini, dapat menyegarkan kita, dapat kita mengambil sedikit daripada apa yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, insya-Allah. Pagi ini insya-Allah, kepada sesiapa yang mempunyai kelapangan, mempunyai kemudahan untuk membuka Al-Quran, silakan untuk buka Al-Quran, buka muka surat 472 daripada Al-Quran, insya-Allah. Saya akan bacakan sedikit insya-Allah ringkasan perbincangan kita ataupun ringkasan apa yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam muka surat ini. Pada hari ini adalah masih lagi bercerita tentang kisah lelaki yang daripada keluarga Firaun, tetapi dia menasihati Firaun dan menasihati keluarga, menasihati orang-orang Firaun ni yang menentang Rasul, yang bermula pada permulaannya 2 hari lepas, iaitu mereka telah ingin untuk membunuh Nabi Musa alaihi salam, iaitu bila Nabi Musa hendak dibunuh oleh Firaun, diisytiharkan, membuat keputusan, Firaun buat keputusan bahawa aku akan bunuh Musa. Tiba-tiba muncullah lelaki ini, lelaki yang sebelum ini menyembunyikan iman dia, terus berkata, dan kita sampai ke surat yang ketiga hari ini. Hujung insya-Allah, apakah kata-kata ataupun nasihat ataupun hujah-hujah yang diberikan oleh lelaki tersebut kepada keluarga Firaun, untuk menggunakan logiknya, menggunakan sepatutnya dan sebagainya. Dan kemudian jadi kita akan dapat lihat 3 perkara lah. Yang pertama sekali ialah dia menolak kenapa kita tak boleh bunuh dia, Nabi Musa, yang ni kita tak boleh bunuh Musa, of course. Kemudian yang keduanya ialah dia ceritakan tentang apakah akibat kalau kita ni ikut Nabi Musa, dan kemudian apakah akibat-akibat yang tidak baik, balasan-balasan daripada Allah Subhanahu wa taala kalau kita ni menentang Nabi Musa alaihissalam ataupun apa yang dibawa oleh Nabi Musa alaihissalam. Jadi hari ini insya-Allah dia akan berhujah lagi, insya-Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ayat 41 insya-Allah. Wa ya qaumi ma li ad'ukum ilan najati wa tad'unani ilan nar. Dikatakan oleh lelaki ini, dia kata, wahai kaum, wahai kaumku, mali, apa ni dia kata ni, ad'ukum ilan najah. An-najah tu ialah keselamatan. An-najah tu maknanya selamat, maknanya kalau perahu pelampun penyelamat pada perahu-perahu tu, itu dipanggil an-najah. Ataupun kalau orang Arab nak minta tolong pun dia panggil an-najah. An-najah tu maknanya tolong. An-najah, tolong selamatkan aku lah, sos. Jadi an-najah. Jadi orang ni berkata kepada kaum dia ni, kepada Nabi Musa, Firaun dan juga grup-grup dia ni, dia kata, apa kamu ni? Dia kata, aku mengajak kamu kepada sesuatu yang menyelamatkan kamu. Wa tad'unani ilan nar. Kamu nak mengajak aku kepada neraka. Maknanya apa yang kamu seru ni akan membawa kamu kepada neraka. Tiba-tiba kamu nak ajak orang lain pula masuk neraka. Aku mengajak kamu ni nak selamat. Jadi pelik kan? Jadi maknanya lelaki ini menceritakan hasil daripada apa yang akan berlaku jika aku ni, kamu ni bawa kamu mengajak kepada satu benda tu, benda yang kamu ajak itu membawa kepada neraka. Jadi maknanya diceritakan tentang natijah, dia tentang apa yang akan terhasil kalau orang ikut awak ni, apa yang awak seru ni kepada. Jadi apa yang berlaku sekarang pada hari ini, kita ada televisyen, kita ada media sosial, kita ada macam-macam kan, mengajak macam-macam. Ada mengajak kepada ni, ada mengajak kepada ni kan. Jadi kita tengok ada 3 jenis lah kan. Ada yang mengajak kepada kebaikan, ada yang mengajak kepada
kejahatan, memang betul-betul kejahatan lah, mengajak kepada maksiat, mengajak kepada tengok maksiat, mengajak kepada tengok perkara-perkara yang lara. Dan ada yang kita tengok, ada perkara yang kita kata tengah-tengah lah kan, iaitu mengajak kepada satu benda yang tapi yang tengah-tengah ni pun sebenarnya ialah, kalau kita ikut juga, ialah membuang masa juga kan. Masa ni adalah modal yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada kita semua, untuk kita semua ni gunakan untuk apa? Untuk kita bisnes. Kalau orang beri modal pada kita ada modal untuk bisnes, tiba-tiba kita gunakan modal tu untuk perkara-perkara yang tak ada guna, bukan untuk membawa keuntungan kepada bisnes. Jadi kita katakan apa? Menghabiskan, contohnya kan, menghabiskan duit tu kan. Jadi waktu ni, kesihatan ni adalah perkara yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan kepada kita untuk kita manfaatkan kepada benda-benda yang baik, supaya kita dapat manfaat daripada situ, kita dapat buat pahala, bukannya menghabiskan begitu saja. Jadi oleh kerana itulah kita kata sia-sia, walaupun kita kata dia tak berdosa, tetapi sebenarnya dia sedang menghabiskan sesuatu benda yang merugikan dia sendiri. Innal insan lafi khusrin. Jadi sebab itulah lelaki ni kata, aku mengajak kepada menyelamatkan. Orang duduk dalam tenggelam nak mati, tiba-tiba kau satu pada neraka, satu pada selamat daripada neraka, kau nak ajak kepada orang neraka, sedangkan aku mengajak pada ni. Kan tak sama. Mali kata, peliklah kamu ni. Mali tad'unani liakfura billahi wa usyrika bihi ma laysa li bihi ilmun wa ana ad'ukum ilal azizil ghaffar. Dia cerita lagi kan perbezaan di antara apa yang aku dan juga kamu ni ngajak. Tengok kan, tad'unani liakfura billah, kamu ajak aku supaya kufur dengan Allah. Apa guna, apa peliknya kamu ni kan, mengajak kepada kekufuran. Wa usyrika bihi ma laysa li bihi ilmun, dan mengajak aku supaya syirik dengan Allah itu, iaitu suatu benda yang mana aku sendiri tak ada ilmu, tak ada hujah pun, awak pun tak ada hujah kan, dan tak boleh meyakinkan aku terhadap benda ni. Tiba-tiba kamu ajak aku kepada suatu benda yang macam tu. Kita pun kan katakan dalam kehidupan kita ni, kalau orang nak ajak kita kepada suatu benda kan, nak seru kita kepada satu benda, biarlah ada hujah kan. Itu benda kehidupan dunia, benda biasa kan, yang tak ada, misalnya tak adalah membawa kepada dosa dan pahala, kita katakan biasa, harus. Tetapi ini tiba-tiba nak ajak aku kepada syirik, dan syirik ini kamu tak ada hujah pun kan, tak ada boleh bawa pun bahawa begini dan begini, tiba-tiba kamu ajak aku kepada kufur kan. Sedangkan balik kemudian kepada yang mula-mula di situ kan. Kalau aku kufur, apa guna aku dapat? Ada aku tiba-tiba jadi kaya kerana aku kufur? Tak juga kan. Kalau aku ikut Islam, aku ni jadi miskin? Tak, bukan sebab aku ikut Islam aku jadi miskin. Kita kata sekarang ni orang Islam ramai miskin, orang Islam ramai mundur, tu sebab mereka tu mundur, bukan sebab mereka tu Islam. Jadi kenapa pula aku mesti kufur untuk jadi kaya, untuk jadi hebat? Tak ada kaitan. Itu usaha aku kan, usaha dan kerajinan aku. Jadi kita kena clear kan, benda-benda ni kan. Okey, jadi inilah abah ni kan, keluarga laki ni dia hebat lah, dia hujah-hujah ni kan. Kemudian dia kata lagi, la jarama ni ada lebih kurang ada 5 kali dalam Quran sebut la jarama. Jadi jarama ni makna haqqan makna tak pelik lah, makna kalau ikut terjemahan tak pelik lah kan. Tetapi makna sini ialah haqqan sabata, gitu kan, dalam zilal dalam tafsir jalan lain dia katakan haqqan wa sabata. Jadi dia katakan sini lah, la jarama, tidak pelik, annama tad'unani ilahi laisa lahu da'watun fid dunya wala fil akhirah wa anna maraddana ila Allah wa annal musrifina hum ashabun nar. Lelaki ni kata apa? Dia kata tak pelik, dia kata annama tad'unani ilaihi apa yang kamu ajak ni, annama tad'unani ilaihi, apa yang kamu ajak aku kepadanya, iaitu kepada syirik, kepada kufur dan sebagainya ni, laisa lahu da'watun fid dunya wala fil akhirah. Ada dua penafsiran di sini, ataupun dua tafsir lah kita kata kan, yang menceritakan apa maksud laisa lahu da'watun fid dunya wala fil akhirah. Tidak ada dakwah, kalau ikut kita punya terjemahan, tidak ada dakwah di dunia dan tidak ada dakwah di akhirat.
Apa maksud tidak ada dakwah di dunia dan tidak ada dakwah di akhirat? Minta maaf, tersangkut suara, bukan batuk tapi tersangkut suara, sebab semangat sangat kan. Jadi insya-Allah laisa lahu da'watu fid dunya wala fil akhirah. Pendapat yang pertama kata dakwah ataupun seruan yang kamu ajak ini adalah satu benda yang memang tak logik, memang tak patut, memang tak patut kita ikut lah, kan? Tak patut kan? Dakwah yang sepatutnya tak wujud. Dakwah awak ni kan dakwah benda yang tak betul. Itu yang pertama lah kan, pendapat yang pertama. Pendapat yang kedua kata bahawa itu berhala yang kamu sembah tu, apa-apa yang kamu sembah tu dia tidak boleh menolong kamu di dunia dan juga di akhirat. Tidak dapat menyahut seruan kamu. Tidak dapat menyahut kalau kamu doa, kamu minta sesuatu kepada dia, dia sendiri pun tak boleh nak jaga diri dia. Lalat ke, burung berak ke, ini kalau berhala tapi sembahan ni macam-macam. Jadi oleh kerana itulah kita kata kat sini kan, bahawa dia kata ada dua penafsiran di sini. Yang pertama laisa lahu da'watun, ialah dia ni tidak boleh menyahut seruan. Yang keduanya ialah suatu dakwah, satu ajakan yang awak semua ajak ni, kami ni, aku ni kan, adalah satu dakwah yang tidak layak wujud. Laisa lahu da'watun fid dunya wala fil akhirah, dan juga di akhirat. Wa anna maraddana ila Allah, sedangkan kembali kita semua ni maraddana tu mana? Marja'ana. Wa anna marja'ana itu ialah tempat kembali kita. Jadi kita ni nak kembali ke mana? Kita semua kan kembali pada Allah. Mati kan, tak kira muda, tak kira tua kan. Baru beberapa hari lepas kan kita ada Masya Allah kan, Allah Subhanahu Wa Taala telah mengambil salah seorang daripada kita kan, yang besar di sini kan. Maknanya masih muda lagi, tapi Allah Taala dah ambil pergi. Maknanya kita bila pergi ke mana? Pergi kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itulah minum air sekejap Jadi kita kata sini iaitu apa, bila kita ni pergi, kita akan sebut apa? Inna lillah, orang meninggal kan, inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Kita ni milik Allah. Inna lillah, kita ni milik Allah. Wa inna ilaihi raji'un, dan kemudian kita ni akan kembali. Raji'un, ilaihi raji'un, kepadanya akan pergi, kembali kan. Sebab apa? Kita datang dari Allah, jadi kita akan kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi itu semula kata-kata sebenarnya untuk mengingatkan kita, mengingatkan semua, bukan untuk orang mati tu. Kita ucapkan kata-kata ni adalah apa? Untuk mengingatkan kita, mengingatkan sahabat-sahabat kita yang masih hidup ni, yang mendengar ni kan. Kita kata inna lillah, kita semua ni milik Allah, kita akan kembali kepadanya. Maknanya tak boleh lagi ingatkan kita tu kan. Kita kata inna maraddana wa anna maraddana ila Allah, kita ni semua kembali kepada Allah. Wa annal musrifina hum ashabun nar, dan orang-orang yang melampau, kita sebut itu musrif. Musrif tu ialah orang melampau daripada had, maka mereka ini adalah orang-orang yang penghuni neraka. Kenapa mereka ni melampaui had? Sebab Allah Ta'ala dah letakkan batas-batas kan. Allah Ta'ala dah letakkan ini tak boleh, ini boleh, okey jalan, ini tak boleh, jadi janganlah langgar. Jadi kenapa awak nak langgar juga benda-benda yang tak boleh? Jadi tapi manusia tu nak juga benda yang tak boleh kan. Jadi Allah kata wa annal musrifina hum ashabun nar fasatazkuruna ma aqulu lakum. Sekarang kita dah sampai kepada penghujung. Penghujung apa? Iaitu penghujung nasihat yang diberikan oleh lelaki tersebut. Lelaki tersebut kepada kumpulan-kumpulan Firaun ni. Lelaki daripada keluarga Firaun tadi berkata, dia kata tak apa, dia kata fasatazkuruna ma aqulu lakum. Nanti kamu akan fasatazkuru, kamu ingat nanti ma aqulu lakum, apa yang aku katakan kepada kamu pada hari ini. Kemudian wa ufawwidu amri ila Allah. Sekarang tengok ke mana Firaun, semua dah mati. Ada lagi tinggal pada hari ini? Tak ada kan. Jadi Firaun dah mati, tentera dah mati, semua yang baik pun mati, pergi semua kepada Allah Subhanahu Wa Taala.
Jadi bila pergi kepada Allah, tahulah fasatazkuruna ma aqulu lakum. Kemudian wa ufawwidu amri ila Allah, kata lelaki ni, aku serahkan. Ufawwid, kita kata hari tu bahawa surah ini dia punya core dia adalah kita punya tema dia adalah ad-da'wah wa tafwid ila Allah fi da'wah. Kita berdakwah, mengajak orang kepada Allah, dan kemudian kita serahkan hasilnya, apakah yang akan terjadi, kepada Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam dakwah kita. Itu dia punya tema kepada surah ini. Jadi sekarang ni lelaki ini menggunakan perkataan ni, iaitu apa? Wa ufawwidu amri ilallah. Aku serahkan, dia kata, fasatadkuruna ma aqulu lakum wa ufawwidu amri ilallah innallaha basirum bil ibad. Allah Ta'ala ni maha melihat hamba-hambanya. Bukan dia biar macam tu saja kan. Nabi Musa ke, Nabi Harun ke, apa yang Firaun buat ke, bukan Allah Subhanahu wa Ta'ala tak nampak. Allah Ta'ala tahu semua. Jadi apa yang Nabi Musa pergi seru, Allah Ta'ala tahu. Apa yang kamu buat tu Allah Ta'ala tahu kan. Apa yang kita buat sekarang ni Allah Ta'ala tahu. Basirun bil ibad. Jangan ingat Allah tak tengok kan. Ada CCTV. Bayangkan kita kalau ada CCTV pun kita takut nak buat salah kan. Nampak CCTV tu kan, itu CCTV, ini malaikat ni, memang nampak kan. Sebab itulah orang yang yakin Allah Ta'ala ni nampak apa yang dia buat, dia tak akan buat jahat. Dia tak akan buat kejahatan. Okey, seterusnya, fawaqahu Allahu sayyi'ati ma makaru wa haqa bi ali fir'auna su'ul azab. Allah Ta'ala kata sekarang fawaqa menjaga, maknanya Allah Ta'ala jaganya. Fawaqahu Allahu, Allah Ta'ala menjaga lelaki tersebut. Maknanya apa? Dia selamat daripada apa yang Allah Ta'ala kenakan kepada Firaun, dan juga dia selamat daripada apa yang hendak dilakukan oleh Firaun terhadap dia. Kita tengok sini adalah fawaqahu Allahu sayyi'ati ma makaru, apa planning Firaun, ataupun ada kata ialah tu apa yang dibuat oleh Firaun, kejahatan-kejahatan Firaun, Allah Ta'ala selamatkan lelaki ini. Jadi dia tak dikena bunuh, Allah Ta'ala selamatkan dia, walaupun nampak dia kan hebat dakwah dia tu, nampak cerita dia tu kan, kalau ikutnya Firaun akan berkata bunuh lelaki ni, tapi Allah Ta'ala selamatkan dia. Jadi ini nak menunjukkan apa yang kita naklah yakin kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ada di kalangan pada pendakwah yang mana Allah Ta'ala selamatkan. Ada, walaupun ada di kalangan pendakwah ini Allah SWT dia terkena kan ujian daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, dan dia syahid. Jadi maknanya sini kan, sama ada kita selamat di dunia, selamat akhirat. Of course kalau kita berdakwah, kita mengajak kepada Islam, kalau kita menceritakan Islam, kita memberi warning kepada manusia, kita amar ma'ruf nahi munkar, yang pastinya di akhirat selamat. Di dunia mungkin kita akan mati, tetapi mati itu jika sekiranya adalah kerana mempertahankan Islam, maka mati itu adalah mati syahid. Yang kedua, kemungkinan juga Allah Ta'ala akan beri kemenangan kepada orang tu. Jadi sebab itulah dalam ungkapan-ungkapan yang disebutkan oleh ulama-ulama selalu, dia kata imma syahid, imma tamkin wa imma syahadah, imma nasru wa imma syahadah. Sama ada kemenangan, kejayaan, Allah Ta'ala beri kejayaan kepada kita, ataupun Allah Ta'ala beri kejayaan yang kedua. Kejayaan yang kedua iaitu apa? Mati syahid. Mati syahid keselamatan juga. Mati syahid juga adalah kejayaan juga kan. Sebagaimana seorang sahabat ni ketika dia ditikam, iaitu Ibnu Milhan, ketika dia ditikam ni daripada belakang semasa dia pergi berdakwah kepada golongan-golongan yang jahat pada masa tu kan, di Najd, negeri Arab di Najd tu, kawasan padang pasir. Jadi dia ditikam, apa yang dia kata? Dia kata fuztu bi rabbil Ka'bah. Bila ditikam tu, bila dia rasa kesakitan sangat dahsyat tu kan, ditikam dari belakang kan, di plan dia menghadap seorang penjahat tu, kemudian dia ditikam. Memang dah di plan ditikam. Jadi kata fuztu, aku berjaya. Tengok kan, bukannya aku mati kan, bukan mati, tapi inilah yang dicari kan, mati syahid. Jadi begitulah ulama-ulama Islam, begitulah orang-orang yang pejuang-pejuang Islam kan. Jadi mereka ni menunggu dua perkara saja kan. Tapi kalau kita meninggalkan
kita meninggalkan dakwah, meninggalkan Islam, kita meninggalkan perjuangan Islam ni, kemudian kita rasa kita akan selamat dengan perbuatan kita tu, sebenarnya kita tidak selamat. Mati tak akan mati syahid kalau tak di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi satu, yang keduanya, di hari akhirat kita tak berjaya. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala akan beri kejayaan kepada walau bagaimana keadaan sekalipun, apabila orang tu bekerja untuk Islam, berjuang untuk Islam, memperjuangkan, menyebarkan Islam di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi wahaqa bi ali fir'aun, Allah Taala kata haqa ni maknanya nazala wa ahata. Dalam tafsir kata iaitu turun, dapatlah, terkenalah azab kepada orang-orang Fir'aun ni. Ali Fir'aun ni maknanya keluarga dia, bukan mesti keluarga dia, iaitu orang-orang yang jahat lah, yang bersama-sama dengan dia, tenteranya dan sebagainya lah kan. Su'ul azab, azab yang teruk, azab yang jahat. Kemudian an-naru, apa dia? Allah Ta'ala explain selepas itu, an-naru yu'aduruna 'alaiha ghuduwan wa 'ashiyya. Dia ni selepas daripada mati tu, adakah selamat? Tak. Allah SWT kata an-naru yu'aduna, dikenakan ke atasnya ghuduwan wa 'ashiyya, pagi dan juga petang. Maknanya setiap waktulah ya. Artinya bila sebut ghuduwan wa 'ashiyya ni, maknanya setiap waktu dia akan kena azab tu kepada keluarga Fir'aun. Kemudian wa yauma taqumus sa'ah adkhilu ala fir'auna asyaddal azab. Pada hari kiamat, maka yauma taqumus adkhilu, masukkan ala fir'aun, keluarga Fir'aun. Keluarga ni maknanya pengikut-pengikut dia bersama penjahat itu, asyaddal azab, azab yang bersangatan. Jadi kalau kita tengok kan, dalam ayat 46 ni Allah Subhanahu Wa Taala sebut dua. Yang pertama sekali ialah azab pagi dan juga petang, azab pada setiap waktu, dan kemudian selepas daripada hari kiamat tu mereka akan terkena lagi azab. Jadi kenapa pula disebutkan yang awal tu azab pagi dan petang kan, kemudian lepas tu ada azab lagi hari kiamat. Jadi dari sinilah ahli tafsir mengatakan, dia kata apa, iaitu kata bahawa ini menunjukkan wujudnya azab kubur. Jadi ertinya apa sini, iaitu yang awal tu, iaitu neraka, api tu dikenakan ke atas mereka tu kan, pada waktu pagi dan petang, pada setiap waktu tu, itu adalah menunjukkan kepada azab kubur. Jadi maknanya dah kena dah azab kubur, bila mati saja terus kena azab kubur. Ini menunjukkan ayat yang menunjukkan adanya azab kubur, dalil kepada azab kubur. Jadi sebab apa? Sebab lepas daripada itu disebut lagi hari kiamat. Kemudian wa iz yatahajjuna finnar. Jadi habislah cerita lelaki tersebut yang memberi nasihat kepada Fir'aun, memberi nasihat kepada geng-geng Fir'aun, tentera-tenteranya, orang-orang yang mengikut Fir'aun. Sekarang ni Allah Subhanahu Wa Taala alihkan kita pula kepada satu perkara lain, iaitu perkara apa? Perkara tentang apa yang akan berlaku pada hari akhirat. Pada hari akhirat nanti, yatahajjuna, yatahajjuna, ingatlah, mereka ini akan berhujah-hujah, maknanya mengata kan. Di antara siapa tu kan? Finnar, dalam neraka ni, cerita dalam neraka. Allah SWT sebutkan, riwayatkan, ceritakan kita awal-awal supaya kita ni berjaga-jaga. Fayaqulul du'afa. Jadi ada satu golongan ad-du'afa namanya, orang-orang yang lemah. Dalam neraka ni, ad-du'afa ni ialah orang-orang yang pengikut. Mereka ni akan berkata, iaitu lillazina istakbaru. Jadi kita ada sini istakbaru, kita ada ad-du'afa. Kalau istakbaru ialah mutakabbir lah, mutakabbir, orang yang sombong, orang yang membesar lah, dia rasa dia besar padahal bukan milik dia pun. Kebesaran tu kan, dia rasa dia ni ada power, dia rasa dia ni ada harta yang banyak, dia rasa ada ni, dan sebab tu dia ni mutakabbir. Istakbara yatakabbar, istakbara yastakbiru, mustakbir. Jadi kita ada dua kelompok lah sini kan, itu golongan yang rasa dia terbesar, mustakbir, kemudian satu lagi ad-du'afa. Jadi di hari akhirat ni Allah Ta'ala bagi kepada dua, satu kumpulan yang lemah, satu kumpulan yang kuat lah, yang berkuasa dah atas dunia ni. Inna kunna lakum taba'a. Tengok dia kata, kami dulu ikut kamu, lakum taba'a. Tengok kan, bahaya sekarang ni jadi pengikut ni kan. Jadi pengikut dan juga menjadi orang yang mempunyai pengikut, orang yang ada pengikut, mereka ni akan berantaian nanti, akan berhujah-hujah di hari akhirat nanti. Allah SWT sebut, fahal antum mughnuna anna nasiban minan nar. Apa yang mereka kata di hari akhirat nanti, orang-orang ad-du'afa ni, yang lemah ni, pengikut ni akan berkata,
kami dulu ikut kamu. Dia kata, boleh tak tolonglah sekarang ni. Tolong apa? Tolong ringankan sikit kan, ambil sikit ni balasannya, sebab kamulah dulu kami ikut kamu. Jadi Allah Ta'ala cerita kepada kita. Kemudian qalal ladzina istakbaru, berkata orang yang istikbar ni, yang sombong ni kan, yang berkuasa ni kan, yang mempunyai pengikut, yang orang ikut dia ni, inna kullum fiha, kita semua, dia kata, dalam neraka, dia kata kita semua pun kena seksa ni kan. Innallaha qad hakama bainal ibad, Allah dah putus dah di antara hamba-hambanya. Tak boleh dah, aku pun tak boleh tolong kamu. Macam mana? Yang pertama ni, inna kunna fiha, kita semua, aku pun dalam neraka, kau dalam neraka, macam mana aku nak tolong kau? Aku pun sakit. Orang sakit nak tolong orang sakit? Tak. Kalau dalam hospital, nurse, doktor lah yang tolong orang sakit kan, bukan orang sakit untuk tolong orang sakit. Aku nak tolong berubat kau, aku pun sakit. Aku sakit jantung, macam mana aku nak tolong kau? Aku pun masalah. Jadi itu dalam hospital. Kita cerita sana dalam neraka sekarang ni, dua-dua tu kena seksa kan. Macam mana? Tapi nampak nak tunjukkan bahawa kan, bagaimana di hari akhirat tu kan, baru tahu. Jadi kau mengikut orang, jangan ikut kalau benda tak betul. Kalau benda tak betul. Jadi kalau benda tu betul, kita ikut bukan kerana apa? Kerana benda tu betul, bukan kerana kita nak ikut dia. Okey, kemudian waqala allazina fin nar li khazanati jahannam ud'u rabbakum yukhaffif 'anna yawman minal azab. Berkata orang-orang yang dalam neraka ni kepada penjaga pagi. Sekarang ni mereka pula berkata kepada malaikat. Kedua-dua mereka semualah berkata kepada malaikat. Khazanah jahannam ni, penjaga neraka jahannam. Dia kata ni, tolonglah, dia kata, Tuhan kamu. Tuhan kamu panggil. Tuhan kamu, tolonglah, beritahu kepada Tuhan kamu, ringankan sikit kami ni. Dikatakan yukhaffif anna yauman minal azab, satu hari saja kan, satu hari tengok kan, nak minta juga kan, walaupun sikit lah sini kan, nak katakan walaupun sikit, tolonglah juga ringankan. Jadi mana boleh kan? Adakah Allah Subhanahu Wa Taala menyahut seruan mereka? Apakah jawapan malaikat tu kepada orang ni yang minta kepada mereka ni? InsyaAllah kan, kita akan sambung perkara ni kan. Kita tunggu apa dia jawapan dia, apa jawapan malaikat tu kepada orang-orang yang nak minta kepada aku pula kan, suruh aku pula, apa jawapan dia. InsyaAllah jumpa esok, InsyaAllah pukul 6 pagi pada setiap pagi, InsyaAllah. Satu hari satu page. Kita berjumpa lagi di hari esok. Aku qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma wa bihamdik, nashhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa natubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa 'amilus solihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr.